Hari ni Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, oh turun hantar memo, kita nak pembebasan Datuk Seri Najib Tun Razak, patut dibebas ke pengampunan diraja semalam. Pengampunan diraja, kalau tak turun lagi kalau tak diampunkan maka kami akan turun lebih ramai lagi. Sila buat laporan polis tentang ugutan sedemikian. Buat laporan polis, tak apa. Saya tak nak buat, tapi tuan-tuan buatlah. Buatlah, siapa nak buat. Saya nak tengok yang mana yang mempertahankan Sultan dahulu. Siapa berani buat? Mana dia orang yang mempertahankan Sultan dahulu, yang buat laporan, oh kononnya nak mempertahankan raja. Ni ada Mamat ni. Mamat UMNO ni nak mengugut, akan berhimpun lebih ramai lagi kalau Najib tak diampunkan minggu depan. Siapa nak ugut? Siapa nak buat laporan? Silakan, saya nak tengok. Kita tak payah buat, biar macam-macam UMNO ni yang buat. Dia berani ke tidak? Ataupun sekadar berani dengan pembangkang lah. Orang dia sendiri dia tak berani, tuan-tuan. Mana dia pembela-pembela Melayu tu, yang darah dia orang kata menggelegak bila sistem kehakiman, sistem kesultanan kita dicabar. Mana dia? Buatlah laporan polis. Tuan-tuan, Najib dah bersalah. Yang macam-macam tak percaya ni, yang jenis tak membaca, tu je, simple kan. Lepas ni macam yang tak percaya, tolong naik. Saya ada TikTok, saya ada buat live. Tuan-tuan dan perempuan yang macam-macam tak percaya Najib tu bersalah, tolong naik. Kita cabar naik. You justify. Saya nak dengar kenapa you rasa Najib tu tak bersalah. Sebab mahkamah tak nak terima bukti baru dia. Itu bukan bukti baru, bukti tu bukti lama, semua orang dah tahu. Sebab mahkamah tak buang Tengku Maimun sebab suami dia tweet 2018 ataupun Facebook 2018. Apa kaitan suami dia dengan dia? Dan itu berlaku 2018, sebelum Tengku Maimun jadi Ketua Hakim Negara lagi. Apa kaitan? Tak ada kaitan. Apa lagi yang hujah yang korang nak bawa? Duit. Saya dengar Zaid Ibrahim tadi punya statement, walaupun dia dulu punya bantai teruk Najib. Dia kata dalam TikTok tadi lah, ada orang share kan. Dia kata apa? Dia kata, setelah saya meneliti kes Najib ini, saya dapati bahawa sebenarnya Najib itu ditipu oleh 1MDB, ditipu oleh Jolo, ditipu oleh Nick Faisal, ditipu oleh pegawai-pegawai di dalam SRC, ditipu. Semua orang lain yang menipu Najib ni. Najib ni sebenarnya telah ditipu, tuan-tuan. Duit yang masuk ke dalam akaun di mana dia sign check itu, dia tak tahu sebenarnya duit itu. Dia telah ditipu untuk sign check. Bila dia dapat barang-barang kemas yang mewah-mewah tu, dia ditipu, tuan-tuan. Tahukah tuan-tuan bahawa dia telah tipu? Bila mana jam bernilai ratusan ribu diletak di tangan dia, dia telah ditipu, tuan-tuan. Apabila rantai emas bersandung berlian, bertahta emas di atas kalung, di atas badan mereka, itu semua penipuan. Mereka telah ditipu, tuan-tuan. Dengan baju puluhan ribu, seluar puluhan ribu, itu semua mereka telah ditipu. Dan itulah kesan penipuan terhadap mereka, tuan-tuan. Mereka telah ditipu. Saya kata bangangnya Perdana Menteri Malaysia sampai boleh kena tipu macam tu. Apa kebangang? Kalau macam tu tak payah ada pemimpin lah. Tak ada pemimpin UMNO ni semua bodoh ke? Sampai macam-macam dia, sampai boleh kena tipu dengan bangangnya macam tu. Dengan kebangangan macam tu boleh kena tipu ke? Jutaan duit masuk dalam akaun, kemudian dia kata, oh saya tak tahu, I do not know. And kita percaya, tuan-tuan. Duit RM10 hilang dalam akaun kita pun kita, apain? Mana duit aku hari tu ada? Itu RM50, apa saja jadi RM40? Kita tahu ini jutaan masuk, tuan-tuan. Ni baru 42 juta, ada 25 juta. Kes SRC ada satu lagi, ada 25 juta ni, tak habis lagi ni. Sebab itu kita persoalkan, tuan-tuan. Kan? Bila dia kata semua Najib ditipu, Najib dianiaya, 3 kali bicara, tuan-tuan. Mahkamah tinggi mendapati bersalah. Mahkamah tinggi ada seorang hakim. Mahkamah rayuan ada 3 hakim, 4. Mahkamah Persekutuan ada 5 hakim. Ada 9 hakim yang meneliti kes tersebut. 9. Mahkamah tinggi ada 1. Mahkamah rayuan ada 3. Mahkamah Persekutuan ada 5. 9 hakim. Bangang sangat ke hakim ni? Saya tak payah nak jadi hakim, tuan-tuan. Saya baca judgement. Baca judgement tu pun saya dah tahu. Malam tadi saya tidur pukul 4 pagi, 3 pagi lebih. Tahu tujuan apa saya baca, tuan-tuan? Saya baca judgement kes liwat 2 Anwar Ibrahim. Sebab saya nak tengok. Saya baca secara detail rayuan Federal Court kes liwat 2 Anwar Ibrahim. Bila saya dah baca detail tersebut, saya tengok. Saya kata ini memang jelas satu penipuan.
Yang ini bukan jelas satu penipuan, tuan-tuan. Yang itu jelas satu penipuan. Yang macam seolah-olah you try to justify benda yang tak boleh nak justify, so you punya hujah tu memang ke laut. Yang ini jelas. Adakah dia ada pengaruh terhadap kelulusan duit KWAP daripada SRC? Dia Perdana Menteri. Adakah dia ada kuasa di dalam SRC? Dia Emeritus Advisor SRC. Dia juga mempunyai kuasa melantik dan memecat Board of Director. Adakah duit itu masuk ke dalam akaun peribadi dia daripada SRC? Jawapannya ya. Sebab itu bila saya interview Datuk Bahari malam tadi, Datuk Bahari malam tadi, pegawai SPRM yang menyiasat kes itu pada tahun 2015 sehingga pegawai-pegawai dia kena reman oleh polis, mengatakan, bila saya dapat dokumen tersebut, saya nak memulakan siasatan, saya terduduk, dia kata. Saya tak sangka bahawa yang terlibat ini adalah Perdana Menteri Malaysia itu sendiri. Tapi saya nak berkata macam mana, saya pegawai, saya teruskan siasatan. Saya hantar dekat pegawai atasan saya, ini pendapatan kami. Akhirnya dia kena transfer. Dan dia kata dia berani ke tidak, dia tak tahan, dia kena transfer. 2017 dia bersara awal, kemudian PH ambil dia balik 2019 dan teruskan siasatan. Baca, tuan-tuan. Hakim kata apa dalam kes ini? The case is actually very straightforward. Nothing complicated tentang kes. Bila saya baca kes Anwar Ibrahim liwat 2, itu lagi kompleks, tuan-tuan. Dia melibatkan DNA. SRC ni, saya tanya dengan Datuk Bahrain tu juga, duit tu pergi luar negara ke Datuk? Tak, duit tu nak pergi luar negara. Ini bukan kes luar negara yang buat MDB lain. Dia kata ini SRC. Duit tu bukan pergi luar negara, duit itu dalam negara. Duit itu daripada KWAP, dia bagi kepada SRC, SRC hantar kepada Megah Mentari, something Mentari, Medan Mentari, something like that. Medan Mentari hantar kepada IPCSB, IPCSB masuk dalam 2 akaun Najib personal, di mana Najib keluarkan, bayar 2 syarikat. Kalau kita ada Perdana Menteri yang boleh mudah ditipu oleh Nick Faizal, oleh Jolo, apa nak jadi dekat negara kita ni, tuan-tuan? So akhirnya dia tai chi kan kepada orang lain. Dia tak tahu kalau dia tidak boleh bertanggungjawab dengan dia, macam orang ambil dadah lah, tuan-tuan. Orang ambil dadah, bila you are in possession of the drugs, you are presumed to be the dealer. Tu je. It's a law of presumption. Walaupun dalam ni tak adalah law of presumption. Point is, akaun tu nama kau, dia tak menafikan akaun tu nama dia. Dia tidak menafikan duit masuk ke dalam akaun. Dia cuma kata saya tak tahu itu duit SRC. Namun begitu, affidavit dia sewaktu dia nak saman Ling Leong Sik, affidavit ni apa macam? Apa macam affidavit? Pergi Google. Mengatakan bahawa dia tahu duit itu daripada SRC. Kat mana dia kena aniaya? Di mana dia kena aniaya? Bagi tahu saya. Sebab bagi yang kata Najib tak aniaya ni, dia tak pernah baca judgement. Dia tak pernah. Dan kalau dia baca pun, dia tak faham, tuan-tuan. Kan? Dia tak faham judgement ni. Kan? To adduce additional or fresh evidence. Adduce tu apa is? Kita ni jadi bangsa macam ni, bangsa yang bodoh. Bukan kita semua ni bangsa yang bodoh lah. Bangsa-bangsa yang macam tu lah, bukan kita. Kita ni okey. Bodoh tu kerana apa, tuan-tuan? The inability to, dia bak kata Qaradawi antara kelemahan umat Islam ialah malas membaca dan malas berfikir. Dua benda tu. Dr. Yusuf Al-Qaradawi kata dalam buku dia, antara kelemahan umat Islam, dia malas membaca dan malas berfikir. That's why yang turun dalam NGO nak bebaskan Najib tu, majoriti orang Melayu Islam, majoriti. Saya rasa semua kot. Ya bukan Melayu Islam tak datang, tuan-tuan. Sebab dia tahu apa yang berlaku.